Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembentangan terakhir daripada saya mengenai tentang sangkutan latihan sangkutan industri di UiTM Puncak Perdana. Yang pertama sekali, nama saya Muhammad Syamuddin bin Abdul Syukur yang bernombor kad pelajar 2019872798 dan pensyarah industri saya merupakan Dr. Nurzizi Zulkifli dan Encik Saad Omar. Okey. Pembentangan saya kali ini ianya mengandungi tentang tempat-tempat sangkutan industri dan projek-projek yang saya dah lakukan sewaktu sangkutan latihan industri. Sewaktu kami sampai di sekolah sini Kuala Lumpur, saya mendapat tugasan pertama iaitu tugasan untuk keceriaan. Tugasan keceriaan itu diberikan untuk kami menceriakan studio teater dan di lorong-lorong hadapan mereka lah. Apa yang kami buat ialah kami telah menyarungkan patung-patung yang ada dengan pelbagai kostum-kostum yang akan menarik minat murid-murid untuk memakai kostum tu dan mempersembahkan di dalam persembahan. Kemudian saya mengendalikan kelas. Saya mendapat tugas untuk mengendalikan murid-murid tingkatan 2, 4 dan 5. Waktu tu saya mengajar tentang asas lakon. Saya ajar tentang metod-metod yang ada tentang Stanislavski. Saya mengapplykan metod-metod tu dan saya melatih anak-anak murid saya untuk applykan metod-metod yang saya dah diberikan kepada mereka. Kemudian ada sampingan lagi iaitu saya bersama lagi rakan-rakan mengikuti program iaitu saya menyertai rancangan Didik TV di Media Prima. Waktu tu kami bermain dengan banyak permainan tentang improvisasi, make believe dan macam-macam lagi sewaktu program itu berlangsung. Kemudian saya mendapat task bahawa saya akan menjadi pengarah persembahan untuk menghantar wakil daripada sekolah untuk menyertai pertandingan Singapore Performing Arts Festival di Singapura. Dan benda yang membanggakan ialah kami mendapat nombor 1 di sewaktu pertandingan itu berlangsung. Okay. Yang seterusnya saya mendapat task untuk menjadi koreografer, iaitu saya memberi tunjuk ajar gerakan silat yang saya belajar sebelum-sebelum ini kepada murid-murid untuk teater bangsawan Raja Bersiung pada waktu itu. Selepas itu saya telah dilantik untuk menjadi pengarah artistik untuk persiapan teater Rumah Hantu Dendam Seri Kemboja. Okay, Rumah Hantu Dendam Seri Kemboja merupakan satu konsep yang menarik lah, dan ianya membuatkan ramai orang-orang luar juga yang ingin menyertai teater Rumah Hantu tu. Bukan daripada sekolah saja, malah kami mendapat sambutan daripada luar juga. Dan kemudian tu dengan sijil yang ada, saya diberikan juga tugasan untuk menjadi jurulatih sukan pada sambutan Hari Sukan dekat sekolah pada waktu tu. Jadi pelbagai juga program-program yang menarik saya sertai sewaktu saya menjalani sangkutan latihan industri di sekolah sini. Kemudian selepas beberapa bulan kami berpindah untuk pergi ke Revolution Stage. Revolution Stage merupakan tempat kedua untuk saya menjalani sangkutan industri. Dan pada waktu tu, sewaktu saya sampai di Revolution Stage, saya telah terus diberi tugasan untuk membuat persembahan pada waktu tu. Waktu tu kami telah mengadakan, bukan kami, tetapi pada waktu tu Festival Hari Koperasi Negara 2022 telah diadakan
Dan saya diberi tugasan untuk menjadi pelakon dan assemble lah pada waktu itu, kerana waktu itu kami membawa cerita Kosri musical, Kosri the musical pada waktu itu. So saya menjadi pelakon dan ensemble. Kemudian saya dah diberi tugasan, 3 tugasan berturut-turut, kerana waktu itu mereka membuat teater 3 pintu pada waktu tu. Teater 3 pintu yang ada adalah teater Langit Mula Runtuh, teater Tamu di Bukit Kenny dan teater Red Velvet. Ketiga-tiga teater ini dipentaskan daripada pelajar yang menjalani sangkutan industri juga seperti saya. Tetapi mereka merupakan daripada pelajar diploma. Dan saya berjumpa juga dengan junior-junior saya pada waktu itu. Dan saya diberi tugasan untuk menjadi front of house mereka, dengan menjadi orang yang menjual tiket, untuk mencantikkan front of house mereka. Saya yang menyambut tetamu dan menjadi usher. Pada Red Velvet, saya telah diberi tugasan untuk menjaga OBS pada waktu itu, kerana mereka menggunakan sistem media lagi pada waktu itu, kerana mengelakkan daripada, kerana kami waktu itu baru bermulanya selepas PKP. Selepas itu saya telah menjadi saya telah diberi tugasan untuk menjadi seorang pelakon di dalam teater gila. Teater gila merupakan satu teater yang watak baru yang saya cipta pada waktu itu, ialah untuk menjadi seorang yang buta. Agak mencabar membawa watak itu, tetapi saya telah berjaya. Dikatakan berjaya lah untuk membawa watak itu dengan menggunakan metod-metod yang saya ada sebelum ni. Selepas saja daripada teater gila, saya telah menjadi stage manager kepada teater soalan. Tetapi pelbagai rintangan yang saya telah berlaku, yang saya telah hadapi pada waktu itu, kerana ini merupakan kali pertama untuk saya menjadi stage manager. Dan Alhamdulillah, pementasan itu telah mendapat sambutan yang ramai sampai full house sepanjang show. Alhamdulillah. Selepas daripada teater soalan, kami telah menjadi saya telah diberi tugasan sekali lagi untuk menjadi front of house semasa teater Asramara Boys Dorm pada waktu itu. Banyak daripada media-media yang daripada luar yang hadir ke pementasan itu, termasuk dengan pelakon-pelakon yang hebat seperti Syafiq Kyle dan banyak-banyak lagi. Asramara 2 merupakan satu teater yang banyak yang dihasilkan oleh Abang Wan sendiri, daripada kami punya Director of Revolution Stage. Dan banyak benda-benda yang baru saya belajar tentang Asramara 2 yang saya akan applykan kepada saya punya task terakhir saya di Revolution Stage, iaitu saya menjadi pengarah persembahan. Dan ini pengarah persembahan teater 331. Teater 331 Tenang Selepas Hujan ni adalah merupakan teater untuk penilaian terakhir daripada saya sepanjang saya membuat sangkutan latihan industri di kedua-dua tempat. Tentang permasalahan semasa WBL, salah satunya ialah tentang soal kewangan lah. Kewangan ni memang merupakan satu isu yang sangat general di mata semua pihak, tetapi ini merupakan satu perkara yang sangat besar kepada saya, kerana saya bukanlah daripada golongan-golongan yang mampu. Bukan mampu. Saya bukanlah datang daripada golongan yang kaya, tetapi saya hanyalah datang daripada golongan yang mampu, sampaikan saya tidak mengambil apa-apa sumber lagi, seperti PTPTN saya tak ambil. Jadi
saya ni memang dibela 100% daripada mak bapak saya. Perkara itu banyaklah yang saya terima, yang kena terima, dan banyak benda yang saya tak boleh disekat kerana isu-isu ni lah. Selepas tu saya mendapati bahawa ianya merupakan satu tempoh pengajian yang sangat lama. 9 bulan sangat lama. 9 bulan tanpa ada dapat daripada sumber daripada mana-mana. Apa yang membuatkan saya terkilan ialah di dalam surat di offer untuk mendapat allowance sekian-sekian, tetapi apabila berada di sana semua tugasan yang diberikan adalah secara percuma. Tak apa, saya okey, tetapi dalam tempoh 9 bulan ianya agak lama. Benda yang berkait-kait lah sebenarnya perkara-perkara ni. Selepas itu, apa yang saya membuat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, saya cuba untuk meminta bantuan daripada keluarga dan rakan. Dan Alhamdulillah mereka memahami situasi saya dan mereka membantu sebaik mana yang mereka mampu. Kemudian jalan penyelesaian kedua ialah saya menukar tempat sangkutan industri sebenarnya. Itulah merupakan penyelesaian masalah daripada saya. Saya menukar tempat sangkutan industri supaya saya lebih berdekatan dengan rumah saya sendiri. Okay. Selepas tu untuk menyelesaikan masalah ni juga, saya ada juga meminta nasihat daripada pensyarah industri, dan saya menerima nasihat-nasihat daripada mereka, dan itulah yang membuatkan hasil saya untuk menyelesaikan masalah dengan cara itu. Kemudian walaupun perkara ini banyak berlaku, tetapi saya sekarang ini lebih peka dah dengan masalah yang perlu saya tempuhi, dan ianya membuka saya jalan dan cara pemikiran macam mana nak menempuhi masalah-masalah yang ada ni dengan lebih baik. Pendapat saya tentang WBL, macam yang seperti yang saya cakap tadi, saya meraih pengalaman yang sangat berguna. Tetapi ianya adalah tempoh yang sangat lama lah. Kalau dipendekkan sedikit, mungkin saya akan mempunyai masa yang lebih panjang lagi dan fleksibel untuk saya explore pelbagai-bagai lagi perkara yang ada di dalam industri yang sebetul-betulnya. Pendapat saya yang kedua, allowance memang tidak diberi menyebabkan pelajar mengalami pelbagai masalah. Kita pun boleh faham bahawa kita sebagai seorang anak seni, kita mengerahkan tenaga kita dan kreativiti yang kita diberi, tetapi ianya seperti tidak di-appreciatekan tentang hasil dan usaha yang kita telah berikan kepada mereka. Selepas itu, pendapat saya tentang WBL ialah pelajar, of course, pelajar dapat mempertengahkan pelbagai kreativiti di tempat kerja. Seperti yang saya terangkan sebelum-sebelum ni, kerja-kerja yang saya dah lakukan, banyak juga perkara yang saya telah explore dan faham tentang keseriusan industri di Malaysia ni. Dan kemudian dengan WBL ni juga, yang terakhir dengan WBL ni juga, pelajar dapat berjumpa dengan individu-individu yang berpengalaman dan yang TikTok di Malaysia ni, yang hebat-hebat berlakon. Kami dapat berborak dengan mereka, kami dapat bertukar posisi daripada pandangan tentang industri ni lah. Dan kami telah berkongsi rasa tentang apa yang mereka alami dengan apa yang saya telah alami sepanjang ini. Okay, ucapan daripada saya, walaupun
belajar telah menjalani pengalaman yang berbeza, situasi ianya tetap membuat seseorang itu lebih cekal dan sentiasa bersabar untuk menghadapi pekerjaan yang sebenar. Bak kata daripada Kelly Clarkson, what doesn't kill you make you stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zizi dan terima kasih Encik Saad atas pengalaman yang sangat berguna ini. Terima kasih.